Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim. Dan malam ni kita sambung kisah yang ke-6. Kisah yang ke-6 ialah kisah yang terkenal, mungkin kita biasa dengar ataupun mungkin tak pernah dengar kisah ni, iaitu kisah Nabi Adam AS diperdaya iblis ketika mana dalam syurga melalui seekor ular. Kisah ni mungkin lebih familiar ataupun lebih dekat dan terdapat dalam Bible. Maknanya terdapat dalam salah satu daripada sumber bagi orang yang beragama Kristian. Cuma kadang-kadang dalam kitab-kitab tafsir yang terdahulu, iaitu tafsir Al-Quran, pun ada selit cerita ni, sebab cerita ni pun diambil daripada kitab-kitab agama lain yang telah diseleweng. Sebab kita kena tahu personaliti Nabi Adam bukan hanya dikenali oleh orang Islam, tapi juga dikenali dan diketahui oleh orang agama lain, khususnya ialah agama Yahudi dan juga agama Kristian. Okay. Jadi kita tengok dalam buku ni, dia sebut tentang gambaran sikit tentang kisah tu. Okay. Apa dia sebut? Dia kata ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam AS dan isterinya dalam syurga. Yang ni kita maklum, memang benda tu ada dan memang benda tu betul. Dia melarang baginda memakan buah daripada satu pohon. Larangan supaya tidak makan buah daripada satu pohon, satu pokok. Pokok ni taklah diketahui namanya apa. Cuma kita biasa dengar orang sebut pokok ni ialah pokok khuldi. Mari pada mana nama pokok khuldi ni? Mari daripada apa yang diceritakan dalam surah Al-A'raf. Tapi surah tu tak cerita tentang nama pokok. Dia cerita tentang bagaimana tipu daya iblis kepada Nabi Adam. Salah satu daripada tipu daya iblis itu mewaswaskan Adam dan pasangannya. Ini dalam surah Al-A'raf. Ini bukan daripada hikayat mana-mana. Antara waswas yang dimasukkan ke dalam hati Adam AS juga isterinya ialah rasa teragak-agak nak makan tak nak makan. Sebab itu dipanggil dengan waswas. Fawaswasa lahumas syaitan. Tuhan sebut diwaswaskan kepada mereka berdua itu oleh syaitan ataupun iblis itu juga, iaitu salah satu dalam bisikan itu, salah satu daripada propaganda yang dimainkan, provokasi yang dimainkan oleh iblis. Makan pohon ini, kamu akan kekal, tak turun sampai bila-bila pun ke bumi, dan darjat kamu setaraf dengan malaikat ataupun lebih tinggi. Dalam Quran sebut tentang itu bisikan iblis.
Perkataan kekal dalam bahasa Arab ialah khuld. Khuld. Khuld tu ataupun kita biasa baca ayat Quran, khalidina fiha abada. Ini tentang sifat orang-orang dalam syurga. Mereka kekal dalam syurga selama-lamanya. Dalam ayat surah Al-A'raf tu Tuhan cerita tentang tentang orang kata apa, godaan, bisikan iblis terhadap Nabi Adam. Antaranya ialah kalau kamu makan, kamu akan kekal. Kamu akan jadi orang yang khuld. Jadi lalu orang pun panggil nama tu, nama pokok tu dengan pokok khuldi. Tapi dia bukanlah nama asal pokok tu. Tak tahulah pokok macam mana bentuk pokok tu, tak tahu. Yang ada hanyalah ayat yang cerita larangan. Bukan setakat larangan makan buah tu, mendekati pun tak boleh. Mendekatinya pun tak boleh. Itu yang disebut dalam Al-Quran, la taqraba hadhihi syajarah. Tuhan kata jangan kamu dua orang mendekati ini pokok ataupun pokok ini. Menunjukkan jelas larangan itu ada. Okey. Dia kata pokok tersebut mempunyai dahan yang bercabang-cabang dan buah di dahan-dahan itu yang dimakan oleh para malaikat untuk mengekalkan diri mereka. Ini cerita yang tak betul. Ini bukan cerita betul. Ini cerita yang tak betul. Yang betul tadi dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan yang percaya ni, percaya yang lain. Okey. Cerita yang tak betul dalam riwayat yang kita nak sentuh ni ialah dikatakan buah daripada pokok tu malaikat pun makan. Pertama tuan-tuan kena tahu, Quran menafikan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berkahwin, tidak berjantina. Jadi orang yang dengar riwayat ni, dia dah boleh tolak ataupun dia dah boleh kontra riwayat ni. Sebab jelas sebut kata malaikat makan pohon ini untuk mengekalkan mereka sentiasa berada dalam keadaan kedudukan mereka sendiri, iaitu seorang malaikat. Ketika iblis ingin menggelincirkan hati Adam alaihissalam dan Hawa, ia telah menyelinap masuk ke dalam perut seekor ular. Iblis tu masuk dalam perut seekor ular. Bentuk ular itu mempunyai 4 tanduk seolah-olah bonggol-bonggol unta. Kepala ular tu ada 4 tanduk. Tanduk itu seperti bonggol unta. Maknanya bukan ular yang kecil lah, ni ular yang besar. Okay. Ia binatang yang paling cantik diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik ke ular tuan-tuan? Saya tak tahu. Saya tengok macam tak cantik sangat pun ular ni. Dah lah dia bahaya. Yang tak berbisa pun kita tak rasa nak pegang. Walaupun ada sesetengah ular tu yang okey untuk dipegang. Kita boleh tengok ular ni sebab Perlis ni dia ada taman ular. Jadi tuan-tuan tak payah pergi jauh, boleh pergi tengok situ. Okey. Dia sebut dalam riwayat ni, itulah binatang yang paling cantik diciptakan oleh Allah Taala. Apabila ular itu masuk ke dalam syurga, iblis keluar melalui perutnya dan mengambil pokok yang dilarang itu, lalu dibawa kepada Hawa dan berkata, "Lihatlah pokok ini, alangkah sedap baunya, rasanya dan cantik sekali warnanya." Dia masuk dalam perut ular, elok ular tu lalu dekat pokok yang dilarang. Iblis pun keluar, ambil buah dia, pergi dekat Hawa, beritahu, buah ni sedap, buah ni enak rasanya, harum baunya. Kalau makan ni bagus, sedap pun ada, kelebihan pun ada. Itu riwayat ni. Okay. Lalu Hawa pun mengambil buah di pokok itu dan memakannya. Kemudian beliau menemui Adam, lalu mengatakan perkara yang sama yang telah diucapkan kepada isterinya Hawa tadi, iaitu iblis. Baginda pun memakannya, Nabi Adam pun memakannya. Oleh kerana telah termakan dua orang itu daripada pohon, daripada buah daripada pohon yang dilarang tu, terbukalah auratnya, tersingkap, maknanya baju yang diorang pakai hilang. Baginda masuk ke dalam pokok tersebut, lalu Allah Ta'ala menyeru kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, di manakah kamu?" Lalu menjawab Adam, "Aku di sini wahai Tuhan." Kata Tuhan, "Tidakkah kamu ingin keluar daripada pokok itu?" Pokok yang dilarang makan buahnya tadi, Nabi Adam pergi bersembunyi dekat pokok tu sebab pakaian dah hilang. Lalu Adam menjawab, "Aku malu denganmu, wahai Tuhanku. Allah Ta'ala berfirman, dilaknatlah tanah yang diciptakan kamu daripadanya dengan laknat yang menukarkan umurnya menjadi duri." Itu riwayat yang tak betul ni lah. Maknanya Tuhan laknat
tanah yang diciptakan Nabi Adam, iaitu tanah tu dilaknat dengan menukarkan umurnya itu menjadi duri. Riwayat ni dia pening sikit. Dia nak cerita apa pun tak tahu. Okay. Tapi macam itulah. Kan ada sebahagian orang, dia makin pening, makin dia suka. Itu trend orang sekarang. Lagi pening ustaz tu boleh bercakap, lagi dia suka. Lagi dia backup. Lagi dia bagi macam-macam pujian. Yang bercakap jelas ni tak betul. Yang ni tak pening tak seronok. Kena ada pening baru seronok. Sebab itulah pening sampai ke mati. Maksudnya aku pun pening. Okay. Jadi tak selesai pening dia tu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Hawa, kamu telah memperdayakan hamba-Ku. Tuhan pergi dekat Hawa pula. Kamu tidak akan mengandung suatu kandungan melainkan dalam keadaan benci. Apabila kamu melahirkan anak, kamu akan merasai sakit yang hampir kepada mati berulang-ulang kali. Ini ada dalam Bible lebih kurang. Antara sebab orang perempuan dia datang haid dan dia ada contraction waktu dia melahirkan anak, dan dia ada darah yang berterusan. Itu kerana dialah punca kepada makannya Adam terhadap buah daripada pohon yang dilarang. Maknanya pada cerita dan riwayat ini ada unsur diskriminasi jantina. Melihat orang perempuan ni teruk, kerana sebab kumpulan ni lah orang lelaki telah terbabit dalam satu kesalahan, iaitu memakan pohon yang dilarang, merujuk kepada Hawa yang menjadi mangsa pertama daripada bisikan Nabi Adam itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada ular yang telah ditumpang oleh iblis tadi, kamulah yang membawa masuk makhluk yang terlaknat itu di dalam perut kamu, sehingga membolehkannya memperdayakan hamba-Ku. Kamu terlaknat dengan laknat yang menukar tanduk-tanduk kamu, dan kamu bertukar masuk ke dalam perut-perut kamu, dan kamu tidak akan memperoleh rezeki melainkan daripada tanah sahaja. Kamu adalah musuh kepada anak cucu Adam, dan mereka pula adalah musuh kepada kamu. Kata Amru, ini perawi kepada hadis yang problem ni lah. Wahab ditanya, Wahab ni pun salah seorang daripada perawinya, bolehkah malaikat makan? Jawabnya, Allah Ta'ala boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ini jawapan malah bertanggungjawab dia bagi. Bila mana orang tanya, ada ke karamah yang pelik-pelik macam ni? Allah Ta'ala boleh buat. Dia boleh buat kereta yang sepatutnya isi dengan minyak, dia boleh isi dengan air kowe. Boleh buat. Cakap nak pelepah diri dia panggil. Dia malah bagi orang fikir, dia nak tutup. Jadi yang terima riwayat ni dengan yang beri riwayat ni sama-sama pening juga lah. Dia dah rasa something lah. Malaikat makan ke? Lepas dia tanya tok guru dia yang dia ambil hadis ni, Tuhan boleh buat, kalau dia nak makan dia boleh makan. Bukan setakat boleh makan buah, dia boleh makan chicken chop lagi kalau dia nak. Okay. Boleh jawab macam tu. Okay. Ini jawapan yang tak bertanggungjawab. Okay. Kita tengok analisis kisah dia. Hadis ini tidak boleh dijadikan hujah untuk membuktikan Nabi Adam diperdaya oleh iblis menerusi isterinya. Pertama kita kena tahu, Nabi Adam dengan isterinya dua-dua diwaswaskan. Dia bukan kawan ni yang menyebabkan kawan ni jadi macam ni. Bukan. Kedua-duanya telah terperdaya serentak. Kedua-duanya serentak diperdaya dan diwaswaskan. Dikatakan Hawa kononnya diperdaya oleh iblis. Sebelum daripada itu, iblis telah menyelinap masuk ke dalam syurga menerusi perut seekor ular. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi punca Nabi Adam AS memakan buah daripada pokok yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Menurut Syekh Abu Syuhbah, ini salah satu orang kata apa, pentahqiq dan pentakhrij hadis, maknanya penilai dan juga pengkaji hadis pada zaman yang awal, sekitar tahun 1408 Hijrah, maknanya masih lagi dekatlah dengan kita, tak jauh sangat. Okay. Sebenarnya waswas iblis kepada Adam tidak berlaku melalui cara iblis masuk ke dalam perut ular, kerana perasaan itu tidak perlu berada berdekatan ataupun bercakap. Maknanya nak sebut pada kita, tak perlu iblis sepayah tu pun. Sebab kita dah tahu bahawasanya iblis dia boleh akses ke dalam syurga pada waktu tu, dan dia masuk, dia hanya cakap. Sebab kemahiran iblis ni ialah lembut percakapannya. Sebab tu tuan-tuan kena hati-hati dengan orang lembut. Saya tak nak cerita orang lembut mana. Adalah orang lembut baru datang pun ni. Cuma nak katanya ialah kena hati-hatilah dengan lembut ni. Sebab lembut ni ialah salah satu attraction, satu cara untuk menarik orang.
walaupun penuh dengan benda-benda yang tak betul. Penuh dengan orang kata apa? Benda-benda yang buruk sangka. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya kalau kita baca surah Ibrahim, kita akan tengok bagaimana iblis dia pelepah diri macam tak ada apa. Ketika mana dia tengok ramainya cucu Adam ni, anak cucu Adam ni masuk neraka ikut orang kata apa, godaan dia. Apa kata iblis dalam surah Ibrahim? Kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, kamulah yang salah. Ma ana bimusrikhikum wa antum bimusrikhi. Aku tak ada kuasa nak paksa kamu. Kamu yang nak ikut aku. Jadi selamat berseronoklah dalam neraka ramai-ramai. Lebih kurang macam itulah. Maknanya ayat tu cerita pada kita tentang khutbah iblis dalam neraka sebagai satu tekanan mental kepada ahli neraka yang derhaka pada Allah Ta'ala. Itu kita boleh tengok dalam surah Ibrahim. Cerita tentang bahaya dan liciknya godaan iblis dan syaitan kepada anak cucu Adam. Nak cerita pada kita bahawasanya godaan iblis tu licik. Antara bentuk godaan iblis ialah bermain pada perasaan, bermain pada emosi, sehingga kita ragu, sehingga kita rasa gelisah, sehingga kita rasa tak tenteram. Sebab tu orang tengok benda-benda ni Nabi ajar pada kita waktu pagi, waktu malam, doa pada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada gangguan-gangguan seperti ini. Alham, iaitu rasa rungsing. Al-hazan, rasa duka cita terhadap kesilapan yang lampau sehingga membuahkan putus asa. Ini semua benda-benda yang datang daripada godaan iblis dan syaitan. Dan kita tahu iblis dan syaitan, dia ada komuniti dia. Dia bukan hanya komuniti yang terhad, dia berkembang biak. Ketuanya iblis, pengikutnya syaitan, dan syaitan itu pula daripada kalangan jin dan manusia. Maknanya kalaulah bukan syaitan dalam bentuk jin yang datang rosakkan kita, dia boleh jadi syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk manusia ni dia bukan syaitan orang yang ada tanduk, ada ekor tajam, bukan macam tu. Kita tak boleh bayang macam tu. Macam mana orang tu menjadi syaitan? Dia ditunggang oleh syaitan sendiri yang tak nampak di mata. Sebab setiap daripada kita ni ada qarin. Qarin kita ni dia boleh liar dan dia boleh ditundukkan, bergantung kepada spiritual dan rohani kita. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya pada riwayat ini ialah satu riwayat yang banyak berlegar, terutamanya dalam kalangan orang Kristian. Dia faham macam tu. Nabi Adam termakan pohon yang dilarang kerana telah diperdaya oleh isterinya Hawa. Hawa makan macam mana? Kerana telah diperdaya oleh iblis yang masuk dalam syurga melalui perut seekor ular. Ini cerita ni masyhur bagi kelompok Kristian. Dia tak masyhur dalam kalangan kita, tapi ada dalam kitab-kitab tafsir yang terpencil ataupun kitab-kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis bermasalah, dia ada datangkan benda ni. Okay. Apa lagi komentar yang dia sebut? Dia kata berapa ramai orang yang merasakan perasaan was-was walaupun tiada apa-apa yang jelas di matanya dekat dengan dia. Maknanya tak ada orang, tak ada apa-apa. Tiba-tiba kita duduk seorang, tak bergaul dengan orang. Tiba-tiba datang. Macam mana benda tu datang? Itulah bisikan syaitan. Itulah bisikan syaitan. Sebab tu kalau kita amati, telusuri, kita teliti surah An-Nas, surah yang terakhir dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuhan sebut, katakanlah, aku berlindung dengan Tuhanku, iaitu Tuhan sekalian manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, pemusatan ibadah bagi semua manusia. Daripada buruknya waswas. Waswas ni maksud dia apa? Tak ada apa-apa, tiba-tiba datang. Tak pergi naik kelab, tak pergi mana-mana. Kadang-kadang benda tu berlaku pada orang yang datang masjid selalu pun. Datang masjid selalu, tak berkawan dengan orang-orang yang negatif, persekitaran semua okey, tapi dia datang fikir. Dia terfikir benda-benda yang tak sepatutnya dia fikir, dan boleh mengganggu keimanan dia pada takdir, boleh mengganggu keimanan dia pada banyak bab. Itu nak tunjuk pada kita bahawasanya syaitan tak perlu tumpang ular pun. Dia boleh datang tanpa ada mengendarai apa-apa saja, jenis kenderaan, sama ada benda hidup ataupun benda yang tak bergerak. Dia boleh masuk. Sebab ada hadis yang Nabi sebut, ketika mana Nabi tengok dua orang sahabat. Nabi tengah berjalan dengan Safiyah binti Huyai,
tengah malam gelap, cuma sahabat tu dua orang dia nampak Nabi berjalan dengan satu orang perempuan, dia tak jelas perempuan tu siapa. Tak jelas perempuan tu siapa. Ini riwayat Muslim. Bila mana Nabi tengok dia orang jalan, mula-mula jalan elok, tiba-tiba makin laju dia berjalan. Macam nak melarikan diri pada Nabi. Nabi pun kata, ala rislikuma, kamu dua orang tunggu. Innaha Safiyah binti Huyai. Yang berada dekat dengan aku ni ialah Safiyah binti Huyai, iaitu isteri aku. Safiyah binti Huyai ni isteri Nabi daripada keturunan Yahudi, Bani Israel, yang dapat ketika mana waktu perang Khaybar. Ayah dia Huyai bin Akhtab, yang terkenal salah satu orang daripada ketua bagi Yahudi lah di Madinah pada waktu itu. Lepas tu sahabat pun kata, faya subhanallah, dua orang tu kata, maha suci Tuhan ya Rasulullah, kami tak sangka buruk pun. Maknanya sahabat tu kata, tak ada lah, kami kata tengok Nabi, dia pandai nasihat orang, jangan berjalan dengan perempuan, jangan mengorak orang, tiba-tiba dia berjalan dengan perempuan, tak tahu perempuan mana. Cuma Nabi ni dia takut benda tu. Walaupun sahabat kata, kami taklah rasa macam tu ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya syaitan itu berlari dalam urat-urat darah kamu. Semua bahagian dalam badan kamu dia boleh akses. Walaupun kamu tak sangka, tapi aku nak kata benda tu boleh berlaku. Mungkin kita tak sangka pada Nabi, kita sangka pada orang lain. Sebab tu kita kena berhati-hati pada buruk sangka ni, ataupun pada benda-benda yang kita tak jelas, tak confirm. Okay. Apa lagi yang disebut? Allah Subhanahu wa taala menciptakan ular sebagaimana bentuknya yang dapat kita lihat pada hari ini. Ular dia tak bertanduk. Kalau ada pun spesies ular bertanduk, dia bukanlah tanduk seperti bonggol unta. Kalau tak, dia tak balance, badan dia kecil, kepala dia besar. Bonggol unta ni besar kot. Mana ular tu besar lah. Ular tu bukannya ni ular yang duduk kawasan sawah bendang lah. Sebab kalau dia duduk dekat sawah bendang ni, kita boleh nampak pada jauh, kita pun tak pergi buat padi dah kawasan tu. Sebab dia punya bentuk tu dah besar dengan bonggol unta. Okay. Jadi tak ada kena-mengena dengan hal ular pun pada cerita ni. Ia tidak bertanduk seperti mana bonggol unta yang terdapat dalam kisah Israiliyat ini. Ketika Wahab bin Munabbih ditanya tentang bolehkah malaikat makan, jawapan yang dikemukakannya tidak memuaskan hati. Wahab bin Munabbih ni bukan satu orang yang teruk. Dia satu orang tokoh. Kalau tuan-tuan tengok, antara sebab tersusunnya ilmu sirah ni, ada penyusunan, ada disiplin ilmu yang nama dia sirah, tarikh apa semua ni, salah seorang tokoh awal ni ialah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni, dia punya jawapan ni, dia bila mana orang tanya dia, betul ke malaikat? Sebab dia pun bawa juga cerita ni, dia riwayatkan tapi dia tak beri komentar yang puas hati. Bila mana orang tanya dia, betul ke malaikat boleh makan? Dia kata Allah Ta'ala boleh jadikan apa yang tak mustahil, apa yang mustahil jadi tak mustahil. Okay. Jadi tu selesai untuk cerita yang ke-6. Nak cerita pada kita, kalau dengar cerita orang kata iblis tu makan benda-benda, makan Nabi Adam tu dia termakan pohon yang terlarang kerana iblis yang datang melalui perut ular, cerita tu tak betul. Cerita tu salah. Cerita tu harus ditolak lah. Okay. Dan dalam agama dia tiada diskriminasi wanita. Sebab pada riwayat ni dia tunjukkan bagaimana golongan perempuan telah terseksa dengan sebahagian daripada kesusahan, iaitu berlakunya contraction. Contraction ni apa benda? Sakit nak beranak yang tak boleh digambarkan dan tak boleh orang kata apa, difahami oleh orang lelaki. Macam mana benda tu? Tuan-tuan yang dah kahwin, yang dah ada anak, mungkin kita pernah tanya isteri kita macam mana contraction ni, sakitnya contraction. Tapi benda tu bukan benda yang kita boleh faham lah. Kita tak boleh nak faham. Tapi itulah yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Kesusahan yang bertimpa-timpa, yang bertambah-tambah bagi orang perempuan. Sebab tu kita baca kisah Maryam. Dia melahirkan Nabi Isa. Walaupun bukan melalui jalan persetubuhan. Tapi dia lahir seperti mana seorang perempuan lahir biasa, dengan contraction, dengan sakit nak beranak, yang lepas pada tu dia kena pantang, dia kena rehat lama untuk mendapatkan kesembuhan tu. Itu bukan kerana Tuhan denda orang perempuan, tak pun. Tapi itu ialah bahagian daripada kesakitan yang orang ataupun kumpulan ni dia kena alami. Orang lelaki dia ada kesakitan lain yang dia kena alami. Cuma nak katanya tak ada kena-mengena dengan cerita termakannya Adam dan Hawa
buah daripada pohon yang terlarang. Kisah yang ketujuh, Nabi Adam meratapi kematian anaknya dengan mengalunkan bait syair. Kita tengok apa dia sebut. Ketika salah seorang daripada anak Nabi Adam dibunuh, baginda telah berdiam diri. Iaitu Nabi Adam ni dia suka menyendiri selama 100 tahun. Ni riwayat tak betul ni. Baginda juga tidak pernah ketawa kerana begitu berduka cita di atas kematian anaknya itu. Selama 100 tahun tu tak pernah ketawa pun. Dengar pun dah semacam sebenarnya. Kita boleh agak dah benda tu. Okey. Sebaik sahaja berakhirnya 100 tahun, baginda diberitahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidupkan kamu. Dia macam tak boleh terima kematian anak dia tu. Okay. Kemudian baginda diberitahu tentang kelahiran seorang kanak-kanak oleh isterinya. Pada waktu tu isterinya Hawa pun mengandung dan nak melahirkan anak. Pada waktu itu barulah baginda ketawa. Begitu juga baginda dikatakan meratapi kematian anaknya itu dengan bait syair. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib katanya, ketika salah seorang daripada anaknya membunuh yang seorang lagi, Adam telah menangis dengan mengalunkan syair. Syair itu dia bagi terjemahan, dia tak bagi teks Arab dia. Syair itu maksud dia telah berubah negara dan segala yang ada di atasnya. Muka bumi telah menjadi hodoh sekali. Telah berubah segala yang mempunyai warna dan rasa. Muka yang masam tidak akan lagi menunjukkan seri. Itu antara bentuk syair-syair yang dikatakan dilantun, diucapkan oleh Nabi Adam. Okay. Itu ialah cerita dia. Kita nak tengok betul atau tidak Nabi Adam ni dia bersedih, dia bersyair dan dia tak ketawa. Okay. Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi menjelaskan Nabi Adam membaca syair mengenangkan kematian anaknya yang disayangi. Ini disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menafikan penyandaran syair tersebut kepada Nabi seperti mana yang disebut dalam kitab beliau Mizanul I'tidal. Beliau menyatakan bencana yang terdapat dalam jalan kisah itu berpunca daripada Al-Mahzami dan gurunya. Riwayat ni datang kerana ada satu orang perawi yang problem, nama dia Al-Mahzami. Dia dan gurunya antara orang yang mempopularkan riwayat ni. Syair tersebut adalah rekaan belaka. Para nabi sebenarnya tidak pernah mendendangkan syair. Semua nabi. Bukan daripada kebiasaan para nabi dan rasul menjadi penyair. Penyair ni profession yang macam mana pada zaman dulu ataupun pada setengah-setengah bangsa. Kita orang Melayu, bangsa Melayu ni dalam bab kesusasteraan ataupun sastra, profession satu orang penyair, pendeklamasi saja, bukanlah profession yang teruk. Orang yang gurindam, orang yang suka berpantun, orang yang suka bersajak, orang yang suka bersyair, ia bukanlah benda yang teruk bagi masyarakat kita. Ada lagi benda-benda perbuatan lain yang menunjukkan orang tu teruk. Bagi masyarakat Arab jahiliyah, syair-syair kebiasaannya dilantunkan dalam majlis-majlis makan malam yang ada padanya arak, adanya perempuan-perempuan yang menari. Tempat kita ni mungkin yang buat kerja ni ialah penyanyi. Penyanyi yang menyanyi di kelab-kelab malam, yang menyanyi di tempat-tempat yang tak sepatutnya, majlis-majlis yang ada percampuran lelaki dan perempuan. Walaupun dia tipu, dia kata dia jadi cikgu masak-masak. Tahu cerita apa? Cerita masa-masa manis. Cerita masa-masa manis ni kerabat dia Raja Perlis berlakon. Tuan-tuan nak tahu yang tu. Saya hidup tak sempat zaman tu. Cuma kita tahulah. Sebab tuan-tuan tahu cerita filem P. Ramlee ni, dia ada keajaiban sikit. Sebab ramai orang boleh master PhD kerana filem dia. Filem yang sekarang-sekarang ni nak cari point nak buat master pun tak jumpa. Tak tahu apa nak kaji nama tu. Okay. Tapi dia ada kritik sosial yang banyak. Dia kritik masyarakat pada waktu tu. Tipu suami, kata kerja elok, rupa punya kerja tak elok. Istilah yang dia selalu guna apa dia? Cabaret. Cabaret ni kita sebut apa nama ni? Kata apa? Perempuan jalang lah kot. Istilah kita ni. Satu profession yang tak elok bagi orang perempuan. Tapi dia selalu sebutlah nak menunjukkan profession yang tak elok bagi perempuan ni, dia sebut cabaret. Istilah dia. Maknanya suka naik kelab, pakai dengan rambut style tinggi, zaman-zaman dulu punya style lah. Okey. Jadi nak sebutnya ialah profession penyair tidak akan ada pada para nabi.
saya nak gambarkan profesi penyair ni dia teruk lah. Walaupun ada penyair-penyair yang digambarkan bagus, cuma kita orang Melayu ni kita namakan dengan orang lain. Contoh orang yang menyanyi juga tapi nyanyian dia tu nyanyian yang okey, kita sebut dia mungkin orang yang nasyid, ataupun orang yang nyanyi lagu-lagu kebudayaan yang lebih nak memperkenalkan budaya, tak ada percampuran yang ketara sangat. Okay. Dia sebut sini, amat benar apabila Imam Az-Zamakhsyari mengulas bahawa riwayat yang menyatakan Nabi Adam berdiam diri selama 100 tahun setelah kematian anaknya itu dan tidak pernah ketawa sebagai dusta. Zamakhsyari kata ianya dusta. Syair merupakan bait-bait yang dialunkan dan ada lagunya yang tersendiri. Maknanya dia ada intonasi, turun naik, dia ada irama dia. Para nabi maksum daripada menjadi orang yang buat kerja ni. Para nabi dia tak akan jadi penyanyi. Sebab itu ialah profession yang kita boleh faham lah. Sebab itu bila mana sebut penyanyi, mustahil nabi itu penyanyi. Mustahil nabi juga orang yang menjadi mumassil, orang yang jadi pelakon ke, orang yang buat cerita-cerita persembahan pada orang. Nabi tak buat benda macam tu. Ianya dinafikan dalam surah Yasin ayat yang ke-36. Allah Taala sebut, ayat yang ke-69 Allah Taala sebut, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, kerana syair itu tidak layak baginya, wa ma yanbaghilah, tak layak bagi nabi, dan yang diturunkan kepada nabi itu hanyalah Al-Quran yang mengandungi pengajaran dan kitab yang menjelaskan. Nak sebut pada kita apa dia? Nak sebut pada kita sini bahawasanya profession penyair bagi nabi ianya bukanlah profession yang elok bagi suasana masyarakat zaman tu. Suasana masyarakat Arab sekarang mungkin dia dah beza kot. Sebab tuan-tuan kalau tengoklah budaya bersyair dalam masyarakat Arab ni masih lagi wujud sampai sekarang. Cuma dia orang memang tak buatlah syair yang macam jahiliah tu, yang ada orang tuang arak. Syair dia sekarang ialah syair yang berbentuk umum. Contoh kalau ada majlis kahwin, syair juga. Syair punya bersyair. Ada kadang-kadang kita nampak intona dia tinggi macam nak bergaduh dengan orang. Ada kadang-kadang sedih, melayut-layut apa semua. Dia macam-macam. Dan dia ada pertandingan. Dia macam ada satu program reality TV. Kalau macam kita kan, ada Akademi Fantasia ke apa semua, ada macam-macam lah. Anugerah juara. Dia orang pun ada untuk bab penyair. Dan hadiah dia orang jauh lebih banyak daripada yang Malaysia ni. Malaysia ni mahal lah juga, dapat kereta, dapat apa. Tapi dia orang million, juta. Lepas tu budak pun masuk. Tapi tuan-tuan tengok dia mesti majlis baca hadis ke, kita tak tahu bahasa Arab kan. Sebab semua pakai jubah, pakai serban elok. Dia orang tak pakai singlet, dia orang pakai baju elok. Dia orang tak pakai baju tak cukup kain dalam majlis tu. Dia orang pakai baju kain yang cukup lah. Menunjukkan satu orang yang sedang bersyair. Tapi nak katanya budaya tu ada. Tapi di sisi orang-orang agama bagi masyarakat Arab, bersyair dengan yang macam tu pun bukan orang yang elok lah. Dia ada syair-syair yang bagus. Dia ada syair-syair yang bersifat ada, orang kata apa, sumber ilmu. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada manzumah. Manzumah ni ialah susunan perkataan yang membentuk macam syair yang boleh dialunkan tapi dianya ada ilmu. Contoh kita masyarakat Melayu, kita selalu belajar dalam bahasa Arab ni, orang yang belajar pondok ke apa semua, kita pernah dengar matan ajrumiyah. Itu satu benda yang boleh dialunkan. Itu benda yang boleh dialunkan dengan muzik. Tapi dia bukan benda yang melalaikan. Ianya ialah asas-asas ilmu bahasa Arab. Jadi para ulama' pun ambil kaedah itu, tapi dia tak panggil ini ialah bait syair. Dia panggil manzumah. Satu nazam yang disusun. Kita pun ada nazam ni. Dalam sastra Melayu kita pun ada satu bab nama dia nazam. Tapi nazam kita ni tak macam nazam ataupun nuzum orang Arab tu. Dia bukan macam tu lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah dia biasanya negatif lah. Dia biasanya negatif. Tapi sekarang masyarakat Arab dia ikut kepada sejauh mana orang tu. Ada orang buat majlis kahwin, dia bersyair sampai berjoget-joget, yang tu tak betul lah. Kalau setakat syair saja, lepas tu boleh makan, yang tu normal lah tu. Yang tu biasa. Macam majlis kahwin kita lah. Ada orang pasang lagu apa semua. Just pasang lagu biasa saja je. Tak ada apa-apa yang mengganggu yang lain. Kita tengok lagi apa yang dia sebut. Imam Al-Alusi menyebut dalam tafsirnya, diriwayatkan daripada Maimun bin Mihran, daripada Ibn Abbas katanya,
Siapa yang mengatakan Adam alaihissalam mengalunkan syair, sesungguhnya dia berdusta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dilarang mengalunkan syair. Ketika Qabil membunuh Habil, Adam menangisi kematian anaknya itu dan telah mengucapkan beberapa perkataan dalam bahasa Suryaniyah, bahasa lama, bahasa langka yang dipertuturkan oleh orang dulu. Kisah tangisan Adam ini dipindahkan daripada satu generasi ke satu generasi sehingga sampai kepada Ya'rab bin Qahtan. Ya'rab bin Qahtan ni ialah induk kepada bangsa Arab. Keluarnya Arab, keturunan Arab ni daripada Qahtan ni, Ya'rab bin Qahtan. Okay. Beliau itu telah bercakap dengan bahasa Arab dan juga bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah ni dia lebih mirip dengan bahasa Ibrani sekarang yang dipertuturkan oleh orang Yahudi di Israel sekarang. Itu antara syibih lah, lebih kurang, maknanya hampir. Beliau inilah tokoh yang dikatakan mengkedepankan dan membelakangkan kata-kata Adam sehingga berjaya menjadikannya sebagai bentuk syair. Maknanya nak sebut pada kita, dianya datang daripada dakwaan semata-mata. Sebab orang Arab ataupun bangsa yang macam ni kepetahan dia orang ialah ataupun dia punya entertainment ialah berbentuk syair. Sebab tu ni saya dengar daripada orang-orang yang duduk di Syria lah. Kalau tuan-tuan tahu, di Damsyik ni dia ada satu masjid, nama dia Masjid Umawi. Besar masjid tu. Masjid tu pun tak terlepas daripada kesan revolusi peperangan daripada tahun 2012. Sekarang ni dah buka, dah elok. Di tepi-tepi masjid tu dia ada makha. Makha ni ialah kafe, tempat orang minum kopi. Antara entertainment yang ada dulu sampai sekarang pun ada lagi. Kafe-kafe ni dia tak letak televisyen, tengok bola ke apa tak. Dia akan panggil satu orang pakai jubah, pakai tarbus apa semua, bawa satu buku hikayat, lepas tu baca beberapa hikayat tu dalam bentuk bersyair. Dan ada orang duduk bawah menyambut. Allah duduk menyambut macam tu lah. Macam style orang Arab duduk menyambut lah. Okay. Itu entertainment daripada dulu sampai sekarang. Dikekalkan. Mungkin masyarakat kita biasa dengar dengan wayang kulit ke, apa-apa sajalah, pelipu lara yang suka berhikayat. Tapi itu juga bahagian daripada profession orang yang bersyair. Profession orang yang bersyair. Tapi dia tak lebih daripada entertainment. Sebab tu kalau kita tengok dalam dalam Dikir Barat, bila mana dia dah cerita tentang apa yang dia nak ceritalah, biasanya dia akan ambil hikayat daripada Ramayana apa semua Hindu lama ni. Sebab tu kita akan tengok dia punya karakter-karakter tu, dia akan sampai pada satu part, Tok Dalang tu akan buat satu bahagian, dia panggil karut, tukang karut. Dan kita orang Melayu kita tahu, bila mana satu orang tu dia start karut, maknanya dia tengah mengarut lah tu. Bila dia mengarut, cerita tu kelakar dia dengar, tapi nak buat pedoman hidup tak boleh. Sebab dia karut, nama pun tukang karut, memang dia tengah mengarut. Dan dia dibayar untuk mengarut, tak apalah. Dia bukan dibayar untuk jadi pengkaji, dia dibayar untuk jadi mengarut. Banyak pula tu. Boleh pergi sampai ke Jepun lagi. Tuan-tuan kita tahu ini bab-bab budaya ni boleh pergi jauh. Okay. Cuma nak katanya profession ni dia sebut sebagai tukang karut. Adalah dia kadang-kadang dia jadikan itu sebagai medium untuk kritik sosial masyarakat yang masalah. Ada benda-benda positif, tapi tak banyak, melainkan orang tengok dia tak lebih daripada entertainment, salah satu daripada hiburan untuk menghilangkan letih bekerja saja. Itu yang biasanya dilakukan. Jadi penafian sekeras-kerasnya, Nabi dan Rasul bukan penyair. Dan profession penyair termasuk daripada benda-benda yang tak elok dan tak baiklah bagi seorang Nabi ni. Okay. Kita ambil satu lagi kisah, masa masih ada lagi. Nabi Adam mencerca Qabil yang telah membunuh Habil. Sesetengah ahli tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Al-Imam As-Suyuti menyebut tentang kisah dua orang anak Nabi Adam, iaitu Qabil dan Habil. Kisah tersebut diriwayatkan daripada Ka'ab. Darah yang terdapat di atas bukit Qasyun merupakan darah anak baginda yang dibunuh oleh Qabil. Daripada riwayat Wahab pula menjelaskan bumi menghisap darah anak baginda yang terbunuh. Disebabkan itu, anak Adam melaknat bumi. Semenjak itu, bumi tidak lagi menghisap darah selepas darah Habil hinggalah hari kiamat. Setelah membunuh adiknya, iaitu Qabil,
memukul mayat Habil selama setahun dalam guni di atas tengkuknya. Ni cerita ni sedap ni. Macam tadi, tak ketawa 100 tahun. Siapa boleh buat tak ketawa 100 tahun ni? Mungkin ada orang kata, kalau Tuhan nak boleh buat, pakai, kalau buat keluar perkataan tu, payah. Memang payah nak bercakap. Okay. Ini, dia kata, Qabil ni, lepas pada dia bunuh Habil, punya tak puas hati dengan Habil, setahun pukul kawan tu dalam guni. Maknanya pukul tak berhenti, tak makan kawan tu lagi. Setahun. Ini cerita-cerita yang sudah ada unsur yang over. Okay. Setahun dipukul dalam guni di atas tengkuknya sehingga mayat menjadi busuk dan berubah bentuk. Allah Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak. Okay, tengok. Pelipu lara ni dia pandai. Dia cerita seronok, pak, dia relate dengan ayat Quran balik. Jadi orang nampak macam, takkanlah dia menipu. Sebab memang cerita burung gagak ni duk ada dalam Quran pun. Okay. Allah Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak. Seekor daripadanya membunuh seekor lagi. Kemudian menggali lubang di dalam tanah. Seterusnya mengebumikan burung yang mati itu dengan kedua kaki dan paruhnya. Lantas Qabil mengetahui bagaimana cara hendak menguburkan jenazah adiknya yang dibunuh itu. Walau bagaimanapun, Al-Quran mentakbirkan peristiwa tersebut dengan menggunakan huruf fa yang menunjukkan erti segera, bukan bertangguh. Sebab Allah Ta'ala sebut faba'asallahu ghuraban. Perkataan fa itu fauran. Maknanya dia taklah setahun dia pukul kawan tu. Maknanya lepas pada adik dia mati, dia yang bunuh tu, dia kebingungan, tak tahu nak buat apa. First time tengok orang mati. Datang burung bergaduh depan dia. Lalu burung yang mati dalam pergaduhan itu telah ditanam oleh burung yang kekal hidup. Maknanya, dia kata tak apa, aku simpan dulu cara ni, aku nak pukul bagi puas hati dulu setahun. Lepas pada setahun baru aku tanam balik. Yang tu tak. Sebab menunjuk kepada ayat ni, menunjukkan kepada kita bahawasanya ianya berlaku secara segera. Okay. Diriwayatkan juga ketika Qabil membunuh Habil, badan Qabil berubah menjadi hitam, sedangkan sebelumnya putih. Yang bunuh tu, Qabil tu, dia putih. Lepas dia bunuh adik dia bunuh Habil, dia jadi hitam. Sebab tu ada satu kepercayaan yang tak elok. Orang selalu burukkan orang kulit hitam, ni mesti keturunan pembunuh. Sian orang kulit hitam. Okay. Tak ada kena-mengena. Dia hitam dengan sebab memang dia keturunan dia macam tu. Tak ada kena-mengena apa. Kadang-kadang orang hitam lagi baik daripada orang putih. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia ada sentimen, stigma tu dibawa. Ni hitam ni keturunan pembunuh ni. Ni semua keturunan pembunuh. Kalau keturunan Dayang Senandung, okey lagi. Last kali putih juga. Okay. Cuma nak katanya itu ialah bahagian daripada cerita-cerita nak memburukkan orang, diskriminasi orang dan akhirnya membeza-bezakan orang. Okay. Kemudian disebut lagi, Nabi Adam bertanya kepada Qabil tentang adiknya. Qabil menjawab, aku tidak diwakilkan untuk menjaga urusannya. Lalu baginda menjawab, bahkan kamu sendirilah yang membunuhnya, kerana itulah badan kamu bertukar menjadi hitam. Riwayat bertukarnya badan menjadi hitam itu ialah riwayat yang tidak sahih dan diragui lah. Walaupun ada sebahagian para ulama dia macam cuba nak mencari kekuatan riwayat tu. Analisis kisah ini tidak boleh dijadikan hujah bagi membuktikan badan Qabil berubah menjadi hitam setelah membunuh Habil. Semua cerita ini termasuk dalam cerita Ka'ab bin Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni salah satu orang daripada ahli kitab Yahudi yang cerita saja. Apa saja cerita, dia cerita. Okay. Dan juga salah satu orang iaitu yang bernama Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni dia tukang bawa riwayat. Semua riwayat yang pelik tak munasabah pun dia bawa sekali. Manakala setengah yang lain pula berpunca daripada Ibn Abbas, Mujahid dan lain-lain. Ibn Abbas ni lain Ibn Abbas, sahabat Nabi dah. Bukan punca tu dia sengaja. Orang salah dengar takbir dia. Benda ni normal. Orang yang datang kuliah, dia tak faham apa yang ustaz kuliah tu sebut. Dia balik rumah, dia cerita ke orang. Waktu dia cerita ke orang rumah lagi faham daripada dia. Itu normal. Benda tu memang ada pun. Kita pergi lalu azal dulu, nanti kita selesaikan. Kita selesaikan sikit lagi. Bila mana dalam analisis ni dia sebut riwayat tu datang juga daripada Abdullah bin Abbas. Mujahid ni murid tabi'in kepada Abdullah bin Abbas. Murid kepada Abdullah bin Abbas. Dia bukan menunjukkan dua orang ni satu orang yang suka bawa cerita mengarut, tapi mungkin dia sudah memberi perhatian cerita ni tak betul, tapi orang yang mendengar dia tak faham. Akhirnya dia bawa cerita tu seakan-akan benda tu betul. Maknanya yang menyebarkan selepas pada itu. Sebab tu mementingkan kefahaman itu lebih utama
daripada membanyakkan diri mengumpulkan riwayat. Ada orang dia kumpul saja tapi dia tak tahu apa sebenarnya cerita ni dan apa sebenarnya kefahaman yang betul untuk cerita ni. Okey. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk orang kata apa, cerita daripada kisah yang ke-6 sampailah kisah yang ke-8 perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah lepas pada ni kita akan masuk kisah Nabi Ibrahim dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang lemah lah. Okey. Dan setakat itu saja, moga Allah Ta'ala birahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.